Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah bertemu kita di majlis ilmu subhanallah taala, mengganti Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menuntut ilmu, belajar ilmu bahasa Arab demi kepentingan kehidupan di dunia dan akhirat. Insya-Allah hari ini kita akan sambung dengan tajuk isim isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam kita telah menghabiskan tajuk dan telah menamatkan tajuk berkenaan dengan macam-macam isim, iaitu kita telah kenal isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Kita hari ini menggunakan buku Ustaz Agong, kita hanya mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang dahulu kita pernah belajar di dalam kitab Nahwu Al-Fatih, yang dikarang oleh Samsul Ma'arif, Ustaz Samsul Ma'arif. Jadi oleh itu kami membuat keputusan untuk mengulang kembali tajuk-tajuk yang kami fikir amat penting untuk dikaji dan dan perlu diulangi kembali, supaya kerana perkataan-perkataan ini selalu digunakan seharian di dalam kitab maupun percakapan. Oleh itu, mari kita mulakan dengan tajuk seterusnya yang dipanggil ismul isyarah, atau di dalam bahasa Inggeris kita panggil demonstrative pronoun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada kolom yang pertama, muzakkarun bermaksud muzakkar, muzakkarun bermaksud lelaki. Kolom yang kedua kita ada muannas bermaksud perempuan. Kolom kedua kita ada muannas bermaksud perempuan. Kolom ini bertujuan untuk memberitahu kita mana satukah kegunaan isim isyarah apabila memasuki isim muzakkar ataupun isim muannas. Mari kita sama-sama menertai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita tengok pada untuk yang muzakkar dulu, untuk lelaki. Jadi isim isyarah ni kita belajar dulu, dia isim yang menunjukkan isyarat. Jadi kita kena tengok isim yang diisyaratkan tu, ataupun dalam bahasa Arab digelar sebagai musyar ilaih tu, muzakkar ke muannas. Jadi kita kena tengoklah muzakkar ke muannas. Kalau muzakkar kita pakailah isim isyarah untuk muzakkar. Kalau untuk muannas kita pakailah isim isyarah untuk muannas. Dia kena tengok juga musyar ilaih dia, benda-benda yang diisyarahkan tu, isim yang selepas isim isyarah ni lah. Kemudian okey, kita tengok hadza. Pertama sekali hadza bermakna apa? Ini satu, maknanya objek tu, objek yang ditunjuk tu adalah satu benda je, satu je, tunggal. Okey, kalau benda tu muzakkar, lelaki dan satu, maka kita menggunakan perkataan ni lah hadza, ini. Kalau hadza ni, yang kedua hadza ni untuk muzakkar juga, tetapi ini untuk dua. Okey, ini untuk dua benda lah. Kita letaklah hadza ni. Lepas tu yang terakhir sekali haulai bermakna ini. Dia kata apa? Khas untuk bentuk jamak yang berakal, yang bilangan dia lebih, bilangan dia 3 ataupun lebih daripada 3. Tetapi untuk yang berakal. Okey. Baik, terima kasih Ustaz Syahid. Saya akan teruskan dengan kolom muannas. Seketika tadi Syahid telah menerangkan penggunaan isim isyarah tentang muzakkar, bagaimana untuk masuk muzakkar, bagaimana pula muannas, bagaimana perkataan itu bermakna muannas atau ada tanda-tanda muannas. Jadi kita menggunakan perkataan-perkataan isim isyarah yang ada pada kolom muannas. Yang pertama kita ada hadhihi. Hadhihi bermaksud ini, ia adalah untuk menggunakan
perkataan isim muannas yang mufrad. Saya ulang, hazihi hanya untuk digunakan isim mufrad, yakni isim yang bermakna satu, dan syaratnya ia adalah muannas. Seperti kita ingat balik, seperti tanda-tanda muannas ada ta marbutah, ada makna muannas begitu. Seterusnya, untuk bermakna dua pula kita menggunakan hatani. Untuk bermakna dua kita guna hatani. Ia juga disyaratkan untuk digunakan oleh isim muannas atau isim-isim yang ada tanda muannas. Dan yang terakhir ialah haula. Dan yang terakhir ialah haula. Sama ada muzakkar maupun perkataan muannas, walaupun dia jamak, meskipun dia jamak, walaupun dia muzakkar ataupun muannas, ia tetap menggunakan haula. Haula ialah untuk isim yang berbentuk jamak. Seterusnya, kita berpindah kepada an-nuqtah al-muhimmah. Boleh. Jadi ini nuqtah al-muhimmah ni maknanya catatan penting lah. Catatan penting, okey. Haula'i, dia dibagi tahu haula'i ini khas untuk jamak yang berakal. Macam saya cakap, macam Ustaz Syafiq kita cakap tadi, jamak kalau untuk muzakkar ke muannas ke, kalau bentuk jamak mesti kena pakai haula'i. Tetapi macam mana untuk jamak yang tak berakal? Haula'i ini untuk berakal je. Kalau tak berakal macam mana? Kita pakai hadhihi. Walaupun bentuk dia jamak, untuk jamak benda yang tak berakal, tapi kita kena pakai hadhihi. Isim isyarah dia hadhihi. Walaupun hadhihi ni tadi kita baca untuk mufrad muannas, mufrad yang muannas. Tetapi kalau untuk jamak yang tak berakal pun kita pakai hadhihi juga. Okey, setelah kita tahu tentang muzakkar dan muannas, kita kena tahu cara penggunaannya. Jadi mari kita lihat contoh cara penggunaan isim isyarah. Yang pertama, haula'i muslimun. Ini adalah laki-laki muslim. Saya ulang, haula'i muslimun. Ini adalah laki-laki muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat dia menggunakan haula. Dia tidak menggunakan hadha, dia tidak menggunakan hazihi, ataupun dia tidak menggunakan hatani yang bermaksud satu atau dua. Dia menggunakan haula yang bermaksud jamak, kerana muslimuna itu ada tanda jamak muzakkar salim. Jadi oleh itu ia tidak boleh menggunakan haza ataupun hazi, ia perlu digunakan haula. Begitu juga muannas, menggunakan haula muslimatun. Ini adalah wanita-wanita muslimah. Haula muslimatun. Ini adalah wanita-wanita muslimah. Seperti yang saya kata tadi, tidak kira dia muannas ataupun muzakkar, apabila jamak ia tetap menggunakan haula. Dan di situ tanda jamak muslimatun, iaitu alif ta, yang kita dikenali sebagai tanda jamak muannas salim. Oleh itu menggunakan perkataan isim isyarah berupa haula. Kemudian bagi contoh yang ketiga, dia menggunakan jamak, tetapi jamak dia berupa macam mana? Jamak dia tak berakal. Sebab apa? Kutub. Kitab kan tak berakal. Jadi kalau kitab tak berakal, maknanya isim isyarah dia pun mestilah isim isyarah kan yang dihaskan untuk jamak yang tak berakal. Jadi kalau jamak yang tak berakal, isim isyarah dia menggunakan hadhihi. Jadilah hadhihi kutubun. Ini adalah buku-buku ataupun ini adalah kitab-kitab. Kalau jamak, bezalah kat sini. Ini ada jamak dua ni, muannas muzakkar. Cuma dua-dua ni berakal. Kalau berakal pakai haula'i. Tapi kalau kat sini jamak tak berakal, pakai hadhihi. Untuk contoh yang ni pula, yang keempat, hadza kitabun. Kitabun ni satu kitab. Dia tak ada tanda-tanda muannas. Jadi dia muzakkar. Bila muzakkar, isim isyarah dia kena bentuk apa? Hadza. Sebab apa? Ini pun bermakna satu. Kalau kitabani, kenalah pakai hadza ni. Tapi ini bermakna mufrad ni, satu.
ini adalah sebuah kitab, bukan dua buah kitab. Jadi kena pakai hadza. Hazihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Bermakna sebuah buku tulis. Bermakna sebuah buku tulis. Kerana kurrasatun itu isim mufrad, ia menggunakan hazihi, tidak menggunakan haza, kerana kurrasatun adalah isim muannas kerana terdapat ta marbutah. Kemudian ada kalimat ataupun jumlah hadzani kitabani, bermakna ini adalah dua buku. Okey. Kemudian kita tengok musyar ilaih dia ataupun isim yang diisyarahkan. Okey, kitabani maknanya dia bermakna dua kitab. Jadi isim isyarah dia kita kena letak hadzani, tak boleh hadza. Sebab apa? Hadzani ni untuk tasniah punyalah, untuk bermakna musanna dua. Hatani kurrasatani. Hatani kurrasatani. Kurrasatani ialah isim tasniah. Isim tasniah berupa muannas. Oleh itu isim isyarahnya menggunakan hatani yang berupa tasniah, dan untuk isim berupa muannas. Baiklah, kalau daripada ini dia akan kasih contoh dan semua ini adalah jumlah. Tetapi kalau mengikut jumlah, bentuk dia sama je semua. Daripada segi i'rab lah. Daripada segi i'rab semua sama. Apa yang sama? Okey, kalau kita tahu kalau jumlah ni dia ada dua je, jumlah ismiyah, fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, jumlah susunan mubtada' dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah, susunan fi'al, fa'il ataupun fi'al, fa'il dan maf'ul. Jadi dekat sini pertama sekali kita tengok dia isim ke fi'il. Ini adalah isim. Haula'i adalah isim. Jadi saya dah bagi tahu yang ini adalah satu jumlah. Apabila dekat awal jumlah ataupun awal ayat ada isim, maknanya isim tu jadi apa? Jadi Mubtada'un. Jadi mubtada'. Dan muslimuna ni jadi apa? Jadi khabar dia. Sebab apa? Isim isyarah pun termasuk daripada salah satu daripada isim-isim yang ma'rifah kita belajar dulu. Jadi ini adalah susunan mubtada' dan khabar sampai dekat bawah. Semua ni memang mubtada' dan khabar sahaja. Yang perbezaan dia adalah isim isyarah dia je lah yang berbeza. Sama. Kalau ikut makna pun sama. Ini adalah lelaki-lelaki muslim. Adalah ni bermakna khabar. Adalah semua ada makna khabar. Okey. Jadi daripada segi jumlah, i'rab dia mubtada' dan khabar sahajalah untuk contoh yang ni. Baik, kita seterusnya. Kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu exercise atau at-tadribat. Kolom yang pertama kita ada al-jumlatul arabiyyatu bismil isyarah, bermaksud ayat-ayat Arab yang ada isim isyarah. Yang kedua kita ada kolom ma'nal jumlah, iaitu maksud-maksud perkataan atau ayat yang kolom di sebelah tadi. Baiklah, yang pertama hadza kitabun. Yang pertama hadza kitabun. Hadza kitabun kerana haza ialah mubtada dan kitabun adalah khabar. Bermaksud ini adalah sebuah kitab. Bermaksud ini adalah sebuah kitab. Kemudian yang kedua, hadhihi muslimatun. Hadhihi muslimatun, yang bermakna ini adalah seorang muslimah. Yang bermaksud ini adalah seorang muslimah, orang muslim yang perempuan. Jadi untuk yang makna jumlah ni ataupun dekat jumlah al-arabiyah bi ismil isyarah ni,
ada sebahagian kotak-kotak dia kosong. Ada sebahagian kotak-kotak dia kosong. Jadi sebab apa kosong? Sebab Ustaz Agong dia minta supaya kita lakukan semua latihan-latihan ni lah. Okey, kita isi je. Kita ambil pen ataupun pensel, kita tulis. Makna dia apa? Kalau bahasa Arab dia apa? Okey. Kemudian hadhihi madrasatuhum. Hadhihi madrasatuhum. Minta maaf. Telah engkau, minta maaf. Hadhihi kutubun. Untuk yang ketiga, hadhihi kutubun bahasa Arab dia. Sebab apa kutubun? Ini buku-buku, jamak kepada kitabun, jadi kutubun. Kenapa pakai hadhihi? Sebab kutubun tu dia jamak yang tak berakal. Kalau jamak yang tak berakal, isim isyarah dia kena pakai muannas punya, muannas mufrad punya. Jadilah hadhihi kutubun. Kemudian ada hadhihi madrasatuhum. Hadhihi madrasatuhum. Baiklah, kenapa hadhihi ni kena pakai muannas? Baiklah, kita kena tahu yang ni bukan satu kalimat je ni. Ni ada dua kalimat. Cuma kalimat berbentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Madrasatu mudhaf, hum mudhafun ilaih. Hum ni dia domer yang majrur lah. Sebab dia jadi mudhaf ilaih kan. Okey, jadi madrasatu ni dia asal ta marbutah, tapi disebabkan bersama dia ubah jadi ta yang macam ni lah. Jadi ta ni muannas, sebab tu dah dia pakai muannas. Makna dia apa? Ini adalah madrasah kamu, ataupun ini adalah sekolah kamu. Minta maaf, ini adalah sekolah mereka, ataupun ini adalah madrasah mereka. Seterusnya, hadza jawali. Seterusnya, hadza jawali. Bermaksud ini adalah telefonku. Bermaksud ini adalah telefonku. Kemudian ada hadhihi kurrasatu. Hadhihi kurrasatu. Bermakna ini adalah buku tulis dia, ataupun buku tulis kepunyaan dia. Seterusnya, hadza masjidun. Seterusnya, hadza masjidun. Bermaksud ini adalah sebuah masjid. Bermaksud ini adalah sebuah masjid. Dan ada dalam jumlah yang seterusnya, hadza baiti. Saya ulang, hadza baiti. Bermakna ini adalah rumahku. Ini adalah rumahku. Jadi kenapa dia menggunakan hadza sedangkan baitun tu ada ta dekat situ? Ta tu bukan ta marbutah. Kalau dalam bentuk perkataan dia pakai ta yang lagi satu tu. Okey. Hadza maktabuna. Ini adalah meja kami. Hadza maktabuna. Ini adalah meja kami. Ataupun pejabat. Jadi maktab ni dia ada beberapa makna lah. Ada yang makna pejabat pun boleh juga. Pejabat kami boleh, meja kami pun bermakna maktab jugalah. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Hadza qalbi. Hadza qalbi. Bermakna ini adalah hatiku. Ini adalah hatiku. Hadzani walidaya. Bermaksud ini adalah kedua orang tuaku. Hadzani walidaya. Ini adalah dua orang tuaku. Kemudian ada contoh, hatani sayyarataka. Hatani sayyarataka. Bermaksud ini adalah dua buah kereta kamu. Saya ulang, bermakna ini adalah dua buah kereta kamu. Asalnya sayyaratani, lepas tu tambah ka. Tetapi syarat untuk mudhaf, kalau ada nun,
Kalau ada apabila berbentuk tasniah ataupun jamak muzakkar salim, dia kena buang nun. Jadilah sayyarata, dua buah kereta milik kamu. Dan yang terakhir, haulai muslimun. Mereka adalah orang-orang muslim. Haulai muslimun. Mereka adalah orang-orang Islam. Okey, baik, kita seterusnya kita mengenali ismul isyarah. Isim, sebelum saya teruskan perbincangan untuk muka surat seterusnya, sebentar tadi kita telah belajar isim isyarah yang bermaksud qarib, yakni dekat. Dan kini kita akan belajar pula isim isyarah yang menunjukkan jauh. Kolom yang pertama seperti biasa kita ada muzakkar, yakni bermaksud lelaki, dan kolom yang kedua kita ada muannas yang bermaksud perempuan. Kemudian untuk yang muzakkar ataupun yang lelaki yang mufrad, dia menggunakan isim isyarah dia zalika. Untuk yang dua ataupun untuk dua lelaki, ya, yang tasniah punya, dia punya isim isyarah tu pakai zanika. Dan untuk yang ramai muzakkar, dia pakai, dia kata kat sini itu maknanya bentuk jamak. Bentuk jamak ni bentuk ramai yang berakal, dia pakai apa? Ulaika. Okey, baik, kita berpindah pula kepada kolom muannas. Kolom muannas yang pertama yang bermaksud satu ialah tilka. Yang bermaksud dua pula kita ada tanika. Yang ketiga kita ada ulaika. Ulaika boleh digunakan untuk muzakkar maupun muannas. Kemudian macam biasa ada juga catatan yang penting, ya, ataupun nuqtatul muhimmatu. Macam biasa, dia lebih kurang macam tadi, tapi ini untuk menerangkan pasal yang baik punya lah. Tadi tu qarib. Ni nak menerangkan pasal isim isyarah yang jauh. Okey, ulalika untuk jamak yang berakal. Tak kisahlah muannas ke muzakkar, asalkan sesuatu yang diisyarahkan tu berakal. Kalau untuk tilka pula, untuk jamak benda yang tak berakal. Tilka ni pun sama. Kalau tadi hadhihi kan, hadhihi untuk muannas mufrad, tilka ni pun untuk muannas mufrad. Sama je kaedah dia. Cuma kena hafalkan je lah. Okey, seterusnya setelah kita menelaah tentang muzakkar dan muannas, mari kita sama-sama melihat contoh-contohnya. Al-imsalu, contoh. Yang pertama, ulaika muslimun. Itu adalah lelaki muslim. Al-amsilatu. Ulaika muslimun. Itu adalah laki-laki muslim. Okey, baiklah. Di sini menggunakan ulaika bermaksud isim setelahnya mestilah jamak. Dan muslimun terdapat tanda-tanda jamak muzakkar salim, iaitu waw, nun. Seterusnya, ulaika muslimatun. Ulaika muslimatun bermaksud itu adalah wanita muslimah. Seperti saya kata tadi, ulaika boleh digunakan untuk jamak muannas maupun muzakkar. Yang penting ia berakal. Saya ulang, yang penting ia berakal. Okey, ulaika muslimatu, muslimah itu adalah terdapat padanya tanda-tanda jamak muannas salim. Jamak muannas salim iaitu alif dan ta. Kemudian kita tengok contoh yang ketiga, menggunakan perkataan tilka kutubun. Menggunakan perkataan tilka kutubun yang bermakna itu adalah buku-buku. Itu adalah buku-buku. Jadi kutubun ni dia jamak banyak buku, tapi buku ni tak berakal.
menggunakan isim isyarah dia sebagai tilka. Kemudian ada zalika kitabun. Saya ulang, zalika kitabun. Bermakna itu adalah sebuah buku. Kitabun adalah untuk muzakkar yang mufrad, muzakkar lelaki yang bermakna satu. Jadi isim isyarah dia digunakan sebagai kalimat zalika. Kemudian ada juga ayat tilka kurrasatun. Tilka kurrasatun. Bermakna itu adalah sebuah buku tulis. Kurrasatun mu'annas, menggunakan kalimat tilka kerana ini adalah untuk mu'annas mufrad. Dan lagi satu ada zanika kitabani. Saya ulang, zanika kitabani bermakna itu adalah dua buku. Itu adalah dua buku. Menggunakan tasniah untuk muzakkar. Jadi zanika. Dan yang terakhir sekali ada tanika kurrasatani. Saya ulang, tanika kurrasatani bermakna itu adalah dua buku tulis. Itu adalah dua buku tulis. Disebabkan kurrasatani muannas dan dia bermakna dua dengan penambahan alif dan nun, dia punya isim isyarah perlulah berbentuk tanika. Okey tuan-tuan, setakat itu untuk buku Ustaz Agong pada hari ini, dan kita akan berpindah pula kepada Ustaz Omar. Sebelum itu saya nak berpesan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengingati huruf-huruf isim isyarah. Boleh buka Lentera Santri dengan nyanyian Zaha Zazihi Hazihi. Okey, itu ada pada muka surat yang terakhir lah, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita akan menjemput Ustaz Omar untuk memberi pelajaran bahasa Arab untuk al-jumlatu qisasun nabiyyin. Okey, ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah SWT. Syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita sudah ada juga ulang-ulang sedikit daripada nahwu kita, daripada doa pelajar yang terbaik, yakni Syahid sama dengan Syafiq. Alhamdulillah, dan marilah kita sama-sama untuk menulis ya, untuk menulis dan bagi i'rab macam mana untuk kita boleh praktikkan diri kita sendiri. Boleh tuan-tuan dan puan, kita boleh sediakan pen dengan buku semua. InsyaAllah pelajar-pelajar kita pun kena sediakan pen dengan buku supaya kita sama-sama tulis dan sama-sama bagi i'rab. Sehingga Syafiq pun sekali ya. Bismillah.
Allah. Alhamdulillah. Cukup ya. Sekadar satu jumlah saja cukup insya-Allah. Tulis bismillah, belajar yang dihormati oleh Allah SWT. Kita sama-sama tulis. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT juga. Sama-sama kita tulis dan bagi i'rab ya, dan bagi i'rab. Jadi kita nak ulang balik ni, cara ulang nahwu kita ni adalah satu daripada banyak caranya adalah kita praktik kita. Kita tulis jumlah Arab ataupun kita ambil buku tanpa baris, tanpa i'rab, kita baca. Lepas tu kita cek balik. Kita baca betul ke tak, dia jadi apa. Apabila kita letak baris je, letak i'rab je, kita kena fikir terus kenapa saya letak baris macam ni. Dia sebab apa, kenapa macam ni. Boleh ya? Boleh faham insya-Allah, sempat ya? Dah tulis semua? Bismillah. Min fadlikum an tusri'u fa innal waqt kas-sayfi illam taqta'hu yaqta'aka. Isra'u bismillah. Kita cepat-cepatkan sedikit masa. Sedikit sampai tu. Bismillah. Dah siap. Syafiq bismillah. Syafiq, belajar kami sudah siap, alhamdulillah. Silakan. Bagi i'rab baris. Jap. Minta maaf, tukar pen lah supaya kita tahu nampak jelas. Kalam merah. Ya. Bismillah. Silakan. Khabar haji. Alhamdulillah. Khabar apa? Okey. Jadi di sini kita boleh lihat jaa. Jaa fi'al apa ya? Fi'al madhi. Fi'al madhi hukumnya Mabni. hukumnya mabni, dan ni mabni atas apa ya? Mabni fathah. Mabni atas fathah ya. Masya Allah, boleh betul lah. Fi'al madhi. Fi'al madhi. Di sini Yaqubu. Dan saya nak tanya, di sini ada orang nampak kalau salah, dia orang akan fikir ni adalah baris apa? Baris depannya. Kalau nak tulis baris mati kena tulis macam ni. Macam ni, ataupun kita sukunkan terus macam ni ya. Boleh ya? Boleh. Jadi jangan panjang sangat supaya orang tak silap, dia adalah baris depan, adalah baris walahan dia dulu baris mati. Jadi di sini akan kurang ni, kena sempurnakan barisnya. Jadi kenapa kamu baca Yaqubu? Sebab dia adalah fa'il. Adalah fa'al. Fa'al hukumnya Marfu'un. hukumnya marfu'. Kullu fa'ilin Marfu'un. marfu'un. Dan sini kalau boleh juga saya letak apa? Tanwin. Tapi kenapa tak letak tanwin? Sebab dia adalah isim ghair munsharif. Dia adalah isim ghair munsharif. Alhamdulillah, isim ghair munsharif. Jadi baca satu baris saja, dia tak boleh terima tanwin ya. Dia fa'il. Dan saya nak tanya, sebelum dia jadi fa'il, dia jadi apa ya? Sebelum dia jadi fa'il, dia jadi apa? Ya. Kita
tuan-tuan perempuan yang dan belajar-belajar yang dikasihi oleh Rasulullah, kita akan acak balik. Sebelum kita terus kata, yang ni cakap Yakub ni jadi fa'al, kita kena tengok dulu jumlah yang selepasnya. Sekarang kita cakap Yakub sudah jadi fa'al. Jadi maknanya yang lepasnya tak jadi fa'al dah. Betul tak? Jadi kita kena fikir, tengok dulu, kita boleh lihat dulu. Kalau selepasnya ada waw ataf dan ada ma'tuf, maknanya dia kena ataf dengan ma'tuf dulu, baru last sekali baru jadi fa'al. Betul tak? Alhamdulillah, Syami boleh jawab. Jadi sini waw apa ya? Waw ataf. Waw ataf. Dan di sini sebelum waw ataf panggil apa? Kuat sikit maktuf, kuat sikit. Maktuf alai. Maktufun alaihi. Di sini huruf ataf ya, di sini huruf ataf. Dan selepasnya, selepas huruf ataf panggil apa? Panggil maktuf. Panggil maktuf saja, panggil maktuf. Dan maktuf alai, kita padam dulu fa'alnya. Jangan kita terus cakap dia fa'al. Kita kena cek dulu ada tak dia hukum maktuf alai. Dan di sini ada. Sebab apa? Sebab ada waw huruf ataf, maknanya isim yang sebelum waw ataf ataupun fi'al yang sebelum waw ataf tu jadi maktuf alai. Dan isim yang selepas waw ataf ataupun fi'al yang selepas waw panggil maktuf. Dan maktuf dengan maktuf alai hukumnya satu, sebab dia dalam bagian tawabi'. Hukum maktuf dia kena ikut isim yang pertama, isim yang pertama. Yani isim yang pertama lah, isim yang pertama ataupun fi'al yang pertama. Kalau isim pertama baca rufu', dia kena baca rufu' juga. Tuan-tuan perempuan boleh nampak baca rufu' dal ni. Boleh nampak rufu'? Yakub ni rufu' juga kan? Ada ni Yakub rufu'. Boleh ya? Boleh lihat jelas. Bismillah. Bismillah. Yaqubu ya, boleh lihat ya. Auladuhu. Maksud nanti saya akan terjemah kemudian. Dan sini kita tengok juga tuan-tuan, kita jangan bagi lepas walaupun sesuatu yang paling kecil sekali, kita boleh je tak payah cakap yang ni, tapi kita nak huraikan, nak tuan-tuan perempuan faham semua, tuan-tuan dan perempuan dan belajar faham semua. Dia ni jadi maktuf kan, dan dalam auladuhu ada benda yang satu lagi. Ada satu benda lagi adalah apa? Huzaifah boleh jawab? Auladu jadi apa? Mudhaf. Auladu mudhaf, hu tu mudhaf ilai. Alhamdulillah. Dia jangan kita lepaskan walaupun sesuatu yang kecil sekali, kecil sekali. Auladu mudhaf, auladu mudhaf. Hu ni, domir hu ni mudhaf ilai. Mudhaf ilai ya. Sekarang kita kumpul balik di antara maktuf alai dengan maktuf alai dengan maktuf jadi apa? Jadi fa'il. Sudah ada fi'al, perlu ada fa'al, dan fa'alnya sekarang sudah ada. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan boleh faham? Tuan-tuan perempuan boleh komen? Boleh komen. Jadi kalau tuan-tuan perempuan tulis betul ke tak betul ke, kita jangan malu. InsyaAllah kita belajar sama-sama. Jangan malu ya, insyaAllah. Jadi alhamdulillah sudah ada fa'al. Fi'al pun dah ada. Ila tu huruf apa? Majrur, huruf jar. Huruf majrur. Huruf jar Ustaz, afwan. Alhamdulillah, huruf jar ya. Huruf jar. Jarru. Misra di sini kita boleh dah ulang kali lagi pun tak apa. Misra sudah ada dalilnya dalam Quran. Dia juga boleh jadi munsharif dan juga boleh jadi ghair munsharif.
Tapi kalau adat saya biasa baca dia ghair munsharif saja, ila misra saja. Dia tak baca ila misrin. Nah, boleh juga ila misrinnya, tak salah ya. Sebab apa? Dia ada dua sifat. Jadi dia ghair munsharif pun boleh, dia tu munsharif pun boleh. Tidak salah, tidak salah. Ustaz cakap Ha? kalau maktub suruh rujuk mungkin surat 47 buku Nabi ada orang tanya. Oh. Boleh kita buka. Suruh rujuk mungkin surat 47. Kita boleh rujuk balik pada muka surat 47 pada kitab Tabel Nahu Al-Fatih ya. Kita buka kitab Tabel Nahu Al-Fatih. Boleh lihat ya. Dan muka surat 47. 47 kita boleh nampak jenis ataf di situ. Hukum maktub, hukum ataf ya. Dan ini adalah bagian tawabi ya. Tuan-tuan dan puan boleh faham insya-Allah. Misra. Kita sudah ada hurujat, kita perlu ada majrur. Ni misra ni hukum dia majrur ya, hukum dia majrur. Hukum dia majrur. Dan majrur tu kenapa tak baca baris bawah? Sebab dia ghair munsharif, dia tak boleh baca baris bawah ya. Ghair munsharif dalam keadaan majrur dia akan baca baris atas, baris atas. Boleh faham ya? Okey, sekarang kita sudah ada satu jumlah jaa Yaqubu wa auladuhu ila Misra. Telah datanglah Nabi Yaqub dan anak-anaknya. Ini anak-anak Nabi Yaqub kepada Mesir. Apabila Nabi Yaqub dengan anak-anaknya datang kepada Mesir, Nabi Yusuf kena buat apa? Kalau Syafiq, kalau saya tanya, kalau ayah kamu baru datang kepada Kedah ke KL, kamu first kali kamu buat apa? Semestinya saya akan menyambut mereka. Alhamdulillah. Kena menyambutkan, tak akan bagi ayah kita pula cari kita dalam bilik. Tak kan? Kita kurang-kurangnya kita kena pergi kat stesen bas ke apa ke, kita menyambutkan ayah dan adik-beradik kita. Boleh faham insya-Allah Fastaqbalahum. Kenapa kamu baca fastaqbalahum? Sebab saya Fa fal jawab ya. Fal jawab jaza. Jadi selepas mereka datang tu, maka terjemahnya maka jawab. Jadi istaqbala. Fi'al apa ya? Istaqbala. fi'al madhi. Fi'al madhi. Ini istaqbala ya. Saya bagi asalnya istaqbala macam ni. Fa dia macam ni je, fa. Lepas tu huruf asal dia fa. Istaqbala. Istaqbala macam ni. Tapi kita menambahkan fa ni panggil fa jawab, kita terus sambung dengan alif. Jadi fastaqbala. Boleh faham ya? Istaqbala dia fi'al apa ya? Fi'al madhi. Fi'al madi. Alhamdulillah. Fi'al madi. Fi'al madi hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Dhamir muttasil. Tapi dhamir apa? Dhamir muttasil. Dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil. Apa maksud mansub? Jadi dia jadi maf'ul. Dia jadi maf'ul dalam keadaan nasab ya. Dalam keadaan nasab. Jadi dia ni adalah maf'ul. Ada fi'al, ada maf'ul. Hum ni maf'ul ya. Hum maf'ul. Saya tulis atas ni ya, tuan-tuan dan puan. Maf'ul. Demi hum maf'ul. Yusufu. Kita sudah tengok, kita boleh lihat fi'al madi kita sudah ada, maf'ul kita ada. Tak boleh kurang-kurangnya fa'al. Tak boleh kurang-kurangnya fa'al. Jadi Yusufu kamu anta baca Yusufu kerana dia adalah fa'il. Kerana dia adalah fa'il. Wa kullu fa'il. Boleh ya? Tuan-tuan boleh faham? Ada soalan apakah? Sementara okey. Jadi dia jadi fa'al ya. Maka apabila Nabi Yaqub dan anak-anaknya yakni bersama-sama mereka datang kepada Mesir, Nabi Yusuf menjemputkan mereka. Pergi jemput mereka ya.
Dan Nabi Yusuf apa rasa Nabi Yusuf masa ketika itu. Contoh Syafiq, kalau kamu tak jumpa adik-beradik kamu ataupun ayah kamu pergi buat kerja jauh mungkin dalam banyak bulan, ataupun 1 tahun tak jumpa, kalau first kali jumpa tu rasa macam mana? Saya sangat gembira. Sangat-sangat gembira. Dan gembira tu bahasa Arab panggil apa ya? Farihah. Farihah. Ada kalimah yang lain? Sa'id. Sa'id untuk happy ya. Happy. Yang mana satu lagi? Sarab dengan sin, bukan shin ya. Shin tu akar. Shin tu maknanya jahat. Sarra dengan sin maknanya seronok, gembira. Boleh ya? Fariha. Wa fariha. Waw ni waw huruf ataf ya. Waw huruf ataf. Dan ni istaqbalahum ni ma'tuf ya hukumnya. Ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Ini huruf ataf. Huruf ataf. Fariha. Terima kasih ya Syafiq ya. Fariha fi'al madi. Fi'al madi mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Boleh nampak tuan-tuan, boleh lihat ya? Boleh lihat ya? Fariha bihim. Bi itu huruf apa ya? Bi. Syahmi boleh lihat nampak? Bi ini huruf apa? Huruf jar. Alhamdulillah. Jangan cakap huruf ataf ya. Huruf ataf ni. Saya tunjuk sini. Huruf B. Ya. B huruf jar. B huruf jar. Dan him ni domir apa? Domir muttasil. Ya, saya faham domir muttasil, tapi domir apa? Banyak domir muttasil, ada 3 domir muttasil. Domir mustatir baris. Bukan domir mustatir. Silap. Tak ingat ni, kena hafal balik ya. Tuan-tuan perempuan pun kena jawab kalau saya tanya ya, insya-Allah ya. Kita sendiri kita jawab. Domir apa? Ni domir majrur muttasil. Domir muttasil tu ada 3, domir munfasil ada 2. Saya boleh huraikan sedikit ya domir. Kita boleh buka balik daripada isim-isim yang mabni adalah isim domir, ada isim domir di situ. Pada muka surat apa boleh buka balik isim domir. Jadi bihim ni domir majrur muttasil, domir majrur muttasil. Bi itu huruf jar. B huruf jar ya. Him ni domir majrur, jar. Hum ni domir majrur. Sekarang kita tengok, kita boleh lihat balik. Farhan aziman. Ni dua-dua ni kenapa baca farhan? Sebab dia adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ada berapa bagian ya? Ada 3 untuk yang menguatkan masdar dan menjelaskan caranya. Dan ini dalam bagian apa? Farhan aziman. Ini menjelaskan caranya, Ini panggil maf'ul mutlaq ya. Kita boleh tulis maf'ul mutlaq. Tentu boleh nampak ya. Dan sini kita lihat, kita boleh tengok. Mana fa'alnya Ustaz? Ada tanya tak? Ada soalan tak? Sini kita ada fi'al. Nampak tuan-tuan? Belajar nampak? Ni ada fi'al madi. Ada tak? Ada maf'ul tak? Ada. Mana fa'al? Cakap fa'al sangat-sangat penting, tapi fa'al tak ada di sini. Ya, Sami boleh jawab diri. Kuat. Domir mustadir, domir apa? Domir huwa pada fariha. Ada domir mustatir ya? Ada domir mustatir di sini fariha. Domir majrur. Yang mananya? Ya, domir majrur. Domir muttasil majrur. Syahid boleh tolong bukakan kitab apa? Nahwu. Ya. Buka balik domir majrur muttasil ya. Domir majrur muttasil.
Muka surat berapa? 90. Muka surat 90 ya, dhamir majrur muttasil ada ya. Tuan-tuan boleh boleh lihat balik. Buka lihat balik, ulang balik. Jadi dia di sini ada dhamir huwa, ada dhamir mustatir huwa. Di sini ya, Fariha. Sia tulis bawah ni ialah ha? Fariha dhamir mustatir. Tadi ada yang tanya apa Ya. ataf dengan maktuf. Ataf dengan maktuf, tuan-tuan perempuan, ataf dengan maktuf tidak ada biasa banyak. Biasanya huruf ini kalau sebetulnya kena buat soalan apa biasa maktuf dengan maktuf alai, bukan tanya soalan apa jenis ataf biasa ataf dengan maktuf. Maktuf tu isim yang jatuh selepas huruf ataf. Ataf tu apa maksud ataf? Ataf tu maknanya huruf-huruf yang ataf, huruf yang ataf. Contoh huruf ataf ada apa? Boleh sebut bacakan? Wa aufa Kuat. Amla thumma bal hatta lakin wa awfa amla thumma bal hatta lakin. Okey, alhamdulillah, syukur. Itulah jadi panggil adau. Adatul ataf. Jadi huruf-huruf ataf itu, sebab itu panggil ataf. Ataf tu maknanya huruf-huruf atafnya. Ada yang tasrif tadi ya, ada yang bagi lagu tadi. Yang maktuf isim ataupun fi'al yang selepasnya. Itu biasanya. Isim ataupun fi'al yang jatuh selepas huruf ataf tu, sebab itu dia panggil maktuf. Di atafi. Mizan istad Syekh Yahya. Mizan semalam. Semalam yang Ustaz bagi. Ya. Mana? Kejap tuan-tuan apa lah. Tak tahu orang belajar corona tak mana saya tak tahu. Tak bagi saya lagi ke? Jadi itulah biasanya apa biasa ataf dengan maktuf. Ataf tu huruf-hurufnya, huruf-huruf yang kami telah bagi lagu tadi itu. Yang maktuf isim ataupun fi'al yang jatuh selepas huruf ataf itu panggil maktuf. Dan isim ataupun fi'al yang sebelum huruf ataf panggil maktuf alai. Itu biasanya ya tuan-tuan. Dan di sini kita ulang balik. Di sini kita ada fariha fi'al madi maklum, bihim huruf jar, bi itu huruf jar, him ni dhamir majrur ya, dhamir majrur. Farhan aziman dua-dua ni adalah maf'ul mutlaq, tapi bagian apa? Bagian menjelaskan caranya, yani dia sangat-sangat gembira yang sangat-sangat besar. Boleh faham ya tuan-tuan? Itu apa itu, kita sudah ada fi'al, sudah ada maf'ul. Mana fa'alnya? Fa'alnya ada dhamir mustatir, dhamir huwa. Saya ada tulis bawah ni, tuan-tuan boleh tulis fariha dhamirun mustatirun huwa. Dhamir mustatir huwa. Ada dhamir huwa ya. Ada dhamir huwa dalam fariha ni. Cuba bismillah tasrif fariha sedikit. Tasrif lughawi. Syahir fariha. Yafrahu farhan wa mafrahan fahuwa farihun wa dhaka mafruhun ifrah la tafrah mafrahun Kuat bismillah. tafrah mafrahun Tasrif istilahi. huwa fariha huma fariha hum farihun hiya farihat huma farihata hunna farihna anta farihta antuma farihtuma antum farihtum anti farihti antuma farihtuma antunna farihtunna ana farihtuna nu farihna ana farihtuna nu farihna. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada pelajar-pelajar. Itu ada kan? Ada kita tadi ada tasrif istilahi huwa fariha maknanya ada dhamir huwa, dan dhamir huwa ni akan rujuk kepada Nabi Yusuf balik. Jadi Nabi Yusuf sangat-sangat gembira dengan
dengan apa? Dengan Nabi Yakub dengan anak-anaknya sekali. Anak-anak ini anak Nabi Yakub ya. Secara seronok yang sangat-sangat besar. Okey, tuan-tuan dan puan, sekadar ini saja cukup ya. Dan boleh ada soalan apa lagi ya? Mustatid huwa. Alhamdulillah ada soalan di sini ya. Ustaz buat latihan tu surah apa? Ayat berapa? Surah. Okey. Ada soalan Ustaz buat latihan tu surah apa? Ayat berapa? Tak ya? Ini bukan ayat ni dalam kisah, dalam kitab kisah Nabiin. Ini kitab kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam duduk kat Mesir ya. Dan jadi raja, jadi seorang tuan kat negara Mesir, dan ayahnya Nabi Yakub dengan adik-beradiknya semua datang daripada Kanaan ke Mesir untuk jemput dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kisah ya. Saya bukan tak ambil daripada ayat Quran ya. Ini kisah ambil daripada kitab. Kitab betul kita tulis dan publish untuk tuan-tuan perempuan untuk kita praktikkan. Boleh ya, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf hari ini kita bagian saraf kita tangguh bagian saraf kita tangguh sebab Ustaz Mudir, Ustaz Farid ada urusan sedikit. Dan hari ini juga hari nuzul Quran. Tuan-tuan dan puan, sama-sama kita banyakkan baca Al-Quran dan doa, harap Allah Subhanahu wa taala bagi nur Quran ada dalam hati kita ya. Jadi dan harap kita doakan supaya Quran adalah jadi syafaat bagi kita pada hari akhirat nanti ya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana tuan-tuan dan puan bagi masa untuk sama-sama dengan kami pada pagi ini, pagi yang mulia pada bulan Ramadan. Dan kita cukup sekadar ni dan kita tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.